Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita sambung siri yang ketujuh, sembang-sembang persiapan Ramadan. Untuk kali ini kita akan bincang berkenaan dengan objektif daripada perintah berpuasa. Jadi sebagaimana yang kita tahu, perintah puasa ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang 183 pada juzuk yang kedua yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu akan berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi objektif utama yang perlu diberikan perhatian dalam kita menyambut Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa adalah kita memastikan kita menjadi insan yang bertakwa. Bila kita sebut takwa ni, asaslah basic, iaitulah daripada kalimah waqaya, iaitulah, dan dia punya masdarnya wiqayatan, memelihara atau menjaga diri kita. Jadi Imam Ghazali dalam kitab The Minhajul Abidin menyatakan takwa adalah kita jaga daripada 3 perkara. Yang pertama, jaga daripada perkara syirik dan kufur. Yang kedua, kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Dan yang ketiganya adalah dengan kita tidak berterusan dalam melaksana atau melakukan dosa-dosa kecil. Dalam kitab dia, Ayyuhal Walad, takwa itu secara asas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah kita melaksanakan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asas kepada takwa. Kalau tengok definisi takwa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib pula adalah al-khawfu bil jalil, al-amalu bit tanzil, al-qana'atu bil qalil, al-isti'dad li yaumir rahil. Ini takwa daripada definisi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Al-khawfu bil jalil, kita takutkan Allah. Al-amalu bitanzil, kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yang terkandung dalam Al-Quranil Karim sebagai panduan utama kita. Al-qana'atu bil qalil, kita berpada dengan perkara yang sedikit, yakni hati kita tidak mahukan tenggelam dengan kemewahan dunia. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, kita melaksanakan sesuatu amalan sebagai persiapan dan bekalan kita untuk kita menuju ke alam akhirat kematian. Jadi ini takwa. Jadi begitulah dalam kita puasa, tidak hanya sekadar kita panggil puasa menahan lapar dan dahaga saja. Itu puasa budak-budak lah. Bagi kita yang dah meningkat dewasa, dah masuki fasa orang yang tua, maka kita kena pastikan kualiti ibadah puasa kita itu tidak sekadar lapar dan dahaga, tidak menjadikan dengan sebab kita puasa tadi itu bermalasan, tidur sepanjang hari, tapi kita menjadikan dengan puasa tadi itu dia sebagai perisai. As-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai daripada apa? Daripada kita melakukan perkara-perkara yang tak elok. Bila kita sedang berpuasa, kita tahu kita sedang buat ketaatan, menjadikan kita ni mencegah diri kita daripada perkara yang mendatangkan kemungkaran dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Jadi dalam kita berpuasa nanti, bagaimana kita nak memastikan kita berusaha ke arah mendapat ketakwaan tersebut? Yang pertama sekali, pastikan kita berpuasa tadi itu sempurna pada hukum fiqh dia. Kita jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan sampai ada kita melaksanakan atau melakukan suatu perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Yang keduanya adalah kita juga memelihara
puasa kita itu dengan ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs. Supaya apa? Dalam keadaan kita puasa, kita juga menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita, anggota kita daripada perkara-perkara yang lara, apatah lagi perkara-perkara yang maksiat. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bi falaysa lillah hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan amalan yang keji, maka hakikatnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang itu untuk ia meninggalkan makan dan minumnya, yakni berpuasa. Dan yang ketiganya, bagaimana nak mencapai ketakwaan tadi itu? Kita pastikan kita fastabiqul khairat. Kita dalam keadaan kita puasa, kita perbanyakkan amal ibadah kita. Jangan jadikan dengan puasa tadi itu untuk kita beralasan, untuk kita rasa lemah, lesu, lembik dan malas. Kerana perkara tersebut hanya membiarkan waktu kita melalui puasa tadi itu dalam keadaan masa berlalu tanpa sebarang manfaat. Jadi kita fastabiqul khairat. Mana yang boleh kita buat? Contohnya apa? Dalam keadaan kita belanja orang atau bagi orang makan berbuka puasa, kan? Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang berpuasa tersebut. Sama ada kita nak bagi makanan ringan, makanan berat ataupun buah kurma dan sebagainya. Jadi kita isi supaya kita perbanyakkan. Dan yang keempatnya, dalam bagaimana kita nak mencapai takwa tadi itu, iaitulah kita jangan tinggalkan perkara-perkara yang ibadahnya itu khusus ada dalam bulan Ramadan. Jangan ditinggalkan. Contohnya apa? Solat sunat tarawih. Ni ada dalam bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada. Rajin setara mana pun dalam bulan lain, kita takkan dapat buat. Sebab dalam bulan Ramadan saja. Kemudiannya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dalam bulan Ramadan saja. Tak ada dalam bulan Syawal. Nanti dah habis puasa 6, nak buat qiyamul lail. Buatlah qiyamul lail, tak ada masalah. Cuma Lailatul Qadar dah tiada. Kan? Jadi jaga ibadah-ibadah yang memang khusus di dalam bulan Ramadan sahaja. Kerana ia tak ada pada bulan yang lain. Dan yang kelimanya apa? Iaitulah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak supaya diampunkan dosa kita, kerana perkara yang penting dalam bulan Ramadan juga adalah kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri kepada junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang nak mohon? Simple. Nabi kata, mohon keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha pemberi maaf dan suka memberikan kemaafan, maka maafkan kami. Bayangkan malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan itu pun bila ditanya nak mohon apa? Simple, mohon keampunan. Maka dalam nak mendapat ketakwaan, kena perbanyakkan doa mohon keampunan. Apa sahaja lafaznya, dan kalau waktu 10 akhir malam bulan Ramadan, maka kita gunakan lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, supaya mudah-mudahan warid daripada Nabi, memang maksur daripada Nabi, dan ia merupakan sunnah daripada Nabi, dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita persiapan Ramadan, kita kena ingat puasa di bulan Ramadan ni bukan sekadar puasa menahan lapar dan dahaga, tapi ia adalah supaya kita dilatih, ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba yang bertakwa. 5 perkara yang kita sebutkan tadi supaya jadi hamba yang bertakwa. Pertama, kita pastikan ibadah kita berpandukan ilmu fiqh supaya puasa kita tadi tu tak batal. Yang kedua, kita sulami juga dengan ilmu tasawuf supaya anggota seluruh jiwa kita tadi ni dalam keadaan bersih daripada perkara-perkara maksiat, walaupun dalam keadaan kita puasa. Yang ketiganya apa? Iaitulah kita perbanyakkan ibadah. Jangan jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk kita berhenti dengan alasan lesu, lemau dan sebagainya. Dan yang keempat, kita jaga sungguh ibadah-ibadah yang memang khusus dalam bulan Ramadan ni, kerana ia adalah terhad masanya, tidak ada dalam bulan yang lain,
Dan yang kelima, kita mohon doa kepada Allah diampunkan dosa. Jadi mudah-mudahan 5 tips ni untuk kita mencapai ketakwaan dalam kita berpuasa. Sekadar itu saja perkongsian yang boleh kita kongsikan dalam siri yang ketujuh ini. InsyaAllah kalau ada lagi perbincangan, idea, perkongsian kita akan kongsikan insyaAllah sehinggalah 23 April yang terakhir untuk sembang-sembang persiapan Ramadan, kerana 24 April kita akan masuk satu Ramadan, tetapi 23 April malamnya itu kita akan bermula dengan solat sunat tarawih. InsyaAllah kita tak dapat solat sunat tarawih di masjid, kita hidupkan rumah-rumah kita itu dengan suasana masjid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan nurnya, menurunkan keberkatannya, dilimpahi dengan kebaikan dalam rumah kita semua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.